Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran kimia. Okey, untuk kali ni tingkatan 5 dah. Macam cepat je masa berlalu, kita dah masuk tingkatan 5. Okey, insya-Allah nanti ada masa bila dah bersemuka nanti kita akan tengok baliklah berkenaan soalan peperiksaan akhir tahun yang lepas. Harap-harapnya rasa-rasanya boleh berjaya tak ni kimia kita ni. Fadilah, macam mana, boleh berjaya tak? Diana, admit all. Okey. Okey, kepada yang baru masuk, insya-Allah saya sekarang ni tengah share screen untuk buku teks kimia, tapi saya harap semua pelajar dah memang ada. Kalau boleh buka buku teks masing-masing, sebab kita akan ataupun saya akan penerangan based on buku teks lah. Sebab bila secara PDPR ni al-maklum dia agak susah sikit nak buat seperti kita ada whiteboard. Tapi apa-apa pun saya akan cuba yang terbaik lah untuk nak cuba bagi faham. Okey, siapa yang dah baca buku teks kimia tingkatan 4, tingkatan 5 ni? Walaupun dia tak sama macam novel cinta ke apa ke. Okey, harap-harapnya ada yang dah tengok. Siapa yang dah tengok buku teks ni? Ada siapa tengok? Tak ada. Tak ada respon. Okey, so untuk tajuk yang pertama tingkatan 5 kimia, okey, ini adalah antara tajuk kalau ikutkan zaman dulu-dulu dia ada relation dengan tajuk termokimia. Okey, sekarang ni dia dah satukan di bawah satu tajuk, iaitu pengoksidaan dan penurunan. Okey nah, saya share skrin ni dia agak terbatas sikit sebab saya ambil daripada internet terus. Tapi saya haraplah semua pelajar memang merujuk buku teks masing-masing. Okey. So, kita akan belajar mengenai pengoksidaan dan penurunan. Okey, apa yang kita perlu tahu? Okey, saya balik kepada muka surat awal sebelum tu. Okey, apa yang anda ataupun pelajar akan pelajari dalam tajuk ataupun dalam buku ataupun dalam silibus tingkatan 5. Okey, bila saya kecilkan ni nak baca susah sikit dekat skrin ni. Kalau pelajar pakai handphone lagi susah nak nampak. Okey, tapi tak apa, saya terangkan secara umum apa yang kita akan pelajari. Okey, yang pertama kita ada pengoksidaan dan penurunan. Tajuk Allah, dia terbuka pula. Allah terbalik. Silap. Okey, tajuk keseimbangan redox ni kita akan mulakan dengan subtajuk yang pertama, iaitu pengoksidaan dan penurunan. Macam biasa bila kita ada satu istilah pengoksidaan ataupun penurunan, kejap lagi kita akan cuba faham apa maksud pengoksidaan, apa maksud penurunan. Kemudian antara yang sukar dalam tajuk ni adalah subtajuk yang kedua, iaitu dipanggil keupayaan elektrod piawai. Ini antara benda baru, elemen baru yang dimasukkan dalam KSSM. Okey, kalau dulu keupayaan elektrod piawai ni kita akan jumpa di matrikulasi ataupun tahun pertama dekat universiti. Tapi sekarang ni dia dah masukkan ke silibus tingkatan 5. Susah ke? Sebenarnya semua benda susah kalau kita tidak belajar, kita tidak memahami. Tetapi insya-Allah kalau kita belajar dan memahami, insya-Allah semua benda senanglah. Okey. Yang seterusnya kita akan mengenali sel kimia, sel elektrolisis. Okey nah, yang ni ada beza dengan bio. Bila sebut sel, bio merujuk kepada sel manusia, sel tumbuhan yang mengalami mitosis, meiosis dan sebagainya. Tapi bila masuk bab fizik dan kimia, sel ni adalah sesuatu yang ada kena mengena dengan elektrik. Okey, menghasilkan tenaga elektrik ataupun menggunakan tenaga elektrik daripada sesuatu bateri, kita panggil sel. Okey, dalam tajuk ini juga kita nak aplikasi pengetahuan tentang pengoksidaan dan penurunan
maka kita akan aplikasinya antara lainnya adalah di bawah tajuk 1.5 pengekstrakan logam daripada bijihnya. Secara umum pengekstrakan logam ni kita boleh faham macam ni. Logam yang dijumpai dalam bumi ini dia bukan wujud terus direct logam. Okay, nah? Macam besi kita tak dapat besi terus daripada muka bumi ni. Kita kenali dia sebagai bijih besi. Timah kita kenali dia sebagai bijih timah. Jadi kita nak ekstrak timah sahaja, kita nak ekstrak, nak dapatkan besi sahaja daripada bijihnya. Yang tu kita kata pengekstrakan logam. Dan akhir sekali adalah pengaratan. Sebenarnya pengaratan ni, okey, pengaratan, pengekstrakan, sel elektrolisis, sel kimia, dia benda yang ada kena-mengena dengan pengoksidaan dan penurunan tadi, subtajuk yang pertama. Okay. Jadi kalau anak-anak pelajar tengok di dalam tajuk buku teks, okey, ada orang baru masuk, kena admit dulu. Pak Isyah Rosli, pelajar baru ke? Pak Isyah Rosli ni siapa? Okey, anak-anak pelajar yang dah masuk dekat seperti biasa dekat ruangan chat sila tulis nama masing-masing untuk kehadiran dekat ruangan chat ni. Okey, macam ni Dila dah ada tulis ni, tolong tulis nama. Ni nak tanya ni, Pak Isyah Rosli, siapa? Anak-anak pelajar ni ada ke tak ada ni? Tak ada respon pun. Okey, tu dah ada kehadiran Nur Adila, Anis Safiah, Noliana, ada Aida. Oh, Pak Isyah Rosli Syafawati. Okey. Ingatkan pelajar baru ke? Okey. So, kita tengok balik dekat buku teks. InsyaAllah kita nak faham hari ni, saya akan lebih kepada pengenalan. Apa itu pengoksidaan? Apa itu penurunan? Jadi, untuk slide daripada buku teks ni, saya nak tutup lah. Jadi, saya harap semua pelajar ada buku teks masing-masing. Kejap lagi saya cuma sebut tajuk mana, muka surat berapa. Pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks masing-masing. Okay, sebab seterusnya saya nak share screen yang boleh saya conteng-conteng tulis nah. Okay, so saya nak share slide kosong je lah. Okay, nampak slide kosong saya? Nampak slide kosong? Agak-agak nampak Okay, so yang kita ada tajuk sekarang ni adalah dua Ada dua perkara sebenarnya di dalam tindak balas redox ni. Kita ada yang dinamakan pengoksidaan dan juga kita ada penurunan. Okey penurunan. Bila masa penurunan, bila masa pengoksidaan. Apa itu pengoksidaan? Apa itu penurunan? Boleh Untuk nak memahami benda ni, okey, saya lebih suka merujuk kepada perkataan yang pertama ni adalah oksida. Oksida. Okey. Sebab perkataan teroksida ni, sebelum belajar tajuk ni, rasanya pelajar-pelajar sudah ada pengetahuan sedia berkenaan makanan ataupun buah-buahan yang rosak disebabkan oleh proses pengoksidaan. Betul tak? Macam contohnya nasi ataupun lauk, dia akan jadi rosak ataupun kita panggil basi disebabkan kehadiran mikroorganisma ataupun berlakunya pengoksidaan. Buah-buahan, contohnya pisang, bertukar warna menjadi perang disebabkan sudah teroksida. Itu yang istilah kita panggil secara saintifik sikit. Buah apple, bila kita dah potong, terdedah kepada udara, kita kata dia sudah pun teroksida. Okey dalam kata lain, antara perkara pertama yang terlintas di fikiran bila kita sebut pengoksidaan ini,
maksudnya dia berlaku kehadiran oksigen. Ya, kehadiran oksigen ataupun dia tambah oksigen. Mana-mana proses yang berlaku penambahan oksigen ataupun hadir oksigen, ni kena buat anak panah takut tertukar. Okey. Ada kehadiran oksigen ataupun berlaku penambahan oksigen, itu kita panggil pengoksidaan. Boleh tak? Okey. Dan Allah, okey. Dan untuk penurunan, dia adalah berlawanan dengan pengoksidaan tadi, iaitu berlakunya penurunan apabila berlaku kehilangan oksigen. Okey, ini yang secara umum yang saya boleh simpulkan daripada istilah yang ada. Boleh? Kejap lagi kita akan tengoklah contoh-contoh. Manakah proses yang dikatakan pengoksidaan, manakah proses yang dikatakan penurunan. Dan untuk contoh yang ni, saya lebih suka menggunakan tindak balas untuk penyediaan air, iaitu tindak balas di antara gas hidrogen dengan oksigen, menghasilkan air. Okey. Yang ini persamaan kimia belum lagi seimbang, dan untuk menyeimbangkan persamaan kimia, saya memang mintalah pelajar-pelajar kena ulang, kena cuba contoh latihan yang lepas yang kita dah buat semasa tingkatan 4 untuk nak bagi mahir. Jadi sebab kalau kita nak ulang benda ni sentiasa, setiap kali nak mula kelas kita akan rugi masa lah. Okey, harapnya pelajar-pelajar boleh mula sendiri. Okey, jadi selalunya bila dapat persamaan kimia kita kena imbangkan. Imbangkan tu macam mana? Bilangan unsur ataupun atom di sebelah kiri sebelum tindak balas dengan selepas anak panah, iaitu selepas tindak balas, mestilah sama. Hidrogen ada 2, hidrogen ada 2. Alhamdulillah, seimbang. Oksigen ada 2, oksigen ada 1. So kita kena letak 2 dekat depan supaya O di sebelah kanan jadi 2. Namun begitu, hidrogen telah pun bertukar jadi 4, maka hidrogen di sebelah kiri pun kita kena letak 2 kat depan supaya dia jadi 4. Okey, okey, so dalam tindak balas ini, okey, kita tengok dekat sini, ada oksigen yang ditindak balas dan ditambahkan kepada hidrogen, menyebabkan dia dapat satu sebatian yang ada oksigen di dalamnya. Maka di sini kita katakan bahawasanya hidrogen ini mengalami pengoksidaan. Boleh tak? Itulah yang maksud pengoksidaan. Okay? Yang dilihat ataupun yang ditengok berdasarkan faktor kehadiran oksigen. Maka kalau orang soalan tanya, apakah proses yang dialami oleh hidrogen? Iaitu pengoksidaan. Boleh tak tu? Boleh ya? Boleh tak ni? Bagilah respon sikit. Boleh cikgu, boleh. Okey. Dan walaupun untuk oksigen, kalau ikutkan dia tak nampak hilang oksigen pun. Oksigen ni cuma bertindak balas, dia cuma meletakkan dirinya bersama dengan hidrogen, tapi dalam masa yang sama, oksigen ini dia mengalami proses penurunan. Okey, kita boleh kata pengoksidaan dengan penurunan ni dia mesti ada bersama. Dia tak boleh dalam satu tindak balas hanya ada pengoksidaan sahaja, penurunan tak ada. Tak boleh macam tu. Dia mesti bersama-sama. Cuma sekarang ni penekanan yang saya nak buat untuk hari ni, bahawasanya jika dalam tindak balas tersebut berlaku penambahan oksigen, itu adalah pengoksidaan. Jadi lawan dia, oponen dia, pihak yang satu lagi kalau bertindak balas, automatik akan dikatakan mengalami proses penurunan. Okay, nah? Saya cuba bagi contoh yang lain. Okey, hak ni nampak macam susah lah sebab O ni nampak macam dia tak ada siapa yang lepaskan dia kan.
Okey, saya ambil contoh yang kedua. Contoh 2. Okey, katakanlah saya ada gas hidrogen juga bertindak balas dengan CuO, kupram oksida, menghasilkan H2O tambah Cu. Okey nah. Ini saya buat kat bawah ni sebab takut tak muat dekat atas. Okey, kalau kita tengok dekat sini, siapa yang dapat oksigen, siapa yang hilang oksigen. Jadi kalau kita tengok dekat sini, hidrogen asalnya tak ada oksigen dekat molekul dia. Okey? Siapa lagi baru masuk? Admit Syahir. Okey, kita tengok kat sini, hidrogen asalnya pada molekul gas hidrogen ni tak ada O. Tetapi selepas tindak balas, selepas anak panah, ada O bersama molekul hidrogen. Maka hidrogen telah pun mengalami proses pengoksidaan. Boleh? Kemudian untuk CuO, asalnya dia ada O dalam molekul dia. Sorry, kita tak panggil molekul lah. Ni kita panggil sebatian dia. Kupram 2 oksida. Tetapi selepas tindak balas, selepas anak panah, dia cuma tinggal Cu. Bermaksud O ini daripada Cu telah hilang. Kupram telah kehilangan oksigen. Maka kupram oksida ini mengalami penurunan. Yang ni lebih mudah nampak sikit kot. Okey, kalau air tadi tu sebab kita seolah-olah tak nampak. Siapa yang hilang oksigen kat sini? Sebab oksigen pergi terus kepada hidrogen, pengoksidaan, dan oksigen sendiri sebenarnya mengalami penurunan. Tapi kalau tengok contoh yang kedua, yang ni lebih jelaslah. Hidrogen dapat O, pengoksidaan, kupram 2 oksida hilang O, iaitu mengalami penurunan. Okey, so itu pengoksidaan dan penurunan berdasarkan kehadiran oksigen ataupun kehilangan oksigen. Dia punya explanation kalau dalam buku teks tu muka surat 4 dengan muka surat 5. Okey. Seterusnya, lagi kita nak cerita juga lagi berkenaan macam mana nak tahu sesuatu tidak balas itu mengalami pengoksidaan ataupun mengalami penurunan. Bila mana dalam tindak balas tersebut tak nampak O. Maksudnya tak ada kehadiran unsur oksigen. Contohnya dekat muka surat 5, dia kata dari sudut penambahan dan kehilangan hidrogen. Pengoksidaan dan penurunan dari sudut penambahan dan kehilangan hidrogen. Hidrogen. Jadi tak bunyilah oksidanya tu, hidrogen. Jadi pengoksidaan adalah apabila dalam sesuatu tindak balas, kita tengok pengoksidaan itu berlaku apabila dia hilang hidrogen. Hilang hidrogen. Penurunan dia berlaku tambah hidrogen. Okey. Tambah hidrogen, kalau ada mana-mana tindak balas yang bertindak balas dengan hidrogen ataupun kita kata penambahan hidrogen berlaku, itu adalah penurunan. Okey, kalau dia hilang hidrogen, itu adalah pengoksidaan. Jadi contoh untuk yang ni, saya bawa balik yang tindak balas air tadi tu. Gas hidrogen bertindak balas dengan oksigen menghasilkan air. Okey, 2 kat sini, 2 kat sana. Okey, kalau ikut slide yang tadi, ingat tak slide yang tadi, O2 mengalami proses apa dah? O2 ini mengalami proses apa dah dalam tindak balas ini? Penurunan. Okey, kita katakan dia proses penurunan sebab kita tengok ni, oksigen mendapat hidrogen tambah. Sekarang ni kita pandang dari sudut oksigen sebagai watak utama. Jadi kita tengok dekat sini, oksigen menerima hidrogen bersama dia menjadi molekul air. Sebab itu namanya penurunan. Ni penurunan apabila dia dah tambah hidrogen. Boleh dah? Tadi kita tengok sebagai watak utama, silap.
Tadi watak utama dia adalah kita bercerita tentang hidrogen. Okey, hidrogen menambah hadir oksigen ke dalam molekul hidrogen jadi air, katanya pengoksidaan. Okey. Dan untuk oksigen bila tambah hidrogen dia jadi air. So ini adalah penurunan. Ya. Okey, ada nak tanya? Hidupkan mic, tanya. Okey, boleh nak? Jadi dekat sini kita tengok hidrogen dengan oksigen. Okey, seterusnya faktor yang seterusnya saya mulakan dengan slide lain lah. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 6. Pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 6 yang mana kita melihat sesuatu proses itu dikatakan pengoksidaan ataupun penurunan dengan melihat pergerakan elektron. Penurunan dengan melihat pergerakan elektron. Okey dah? Kita tengok dari sudut faktor elektron. Okey. Bilakah dikatakan pengoksidaan? Pengoksidaan adalah apabila berlaku kehilangan elektron. So ini dikatakan pengoksidaan. Untuk penurunan apabila berlaku pertambahan elektron. Pertambahan elektron. Okey, kita tengok contoh. Kalau sebelum ni dalam tingkatan 4 kita ada belajar persamaan setengah. Okey. Setengah persamaan. Okey dah? Contohnya bila bila hilang elektron. Contohnya kita ada belajar dalam tajuk pembentukan cation, pembentukan anion pun ada. Contohnya saya bagi zinc. Apabila ia menjadi zinc 2 positif. Okey. Dia perlu melibatkan elektron. Nampak tak kat sini cas untuk zinc adalah kosong. Ada cas tak kat sini untuk zinc? Tak ada kan? Kosong. Dan zinc selepas dah jadi ion, casnya adalah positif 2. Okey. Bagaimana nak menghasilkan satu ion zinc yang bercas positif 2? Okey, dengan cara sebenarnya adalah melepaskan 2 elektron. Okey, kalau ikutkan asalnya, okey, zinc lepas 2 elektron sepatutnya baru jadi ion zinc 2 positif. Tapi hak ni tidak boleh. Okey nah, tidak boleh ditulis macam ni. Sebab apa? Kita tak boleh tulis simbol tolak dalam persamaan. Okay, kalau ikutkan zinc hilang 2 elektron jadi ion zinc. Ataupun macam ni, susah sikit lah. Zinc tak nampak sangat. Saya ambil contoh yang kedua. Hak ni biarkan dulu. Okay, hak penurunan ni biarkan dulu. Saya ambil contoh yang kedua. Saya bagi contoh macam ni. Natrium. Kalau ikut natrium, ada berapa proton, ada berapa elektron? Dia ada 11 proton, ada 11 elektron. Jadi kita dah belajar dalam tajuk struktur atom, proton adalah bercas positif 1. Maka jika ada 11 proton, positif 11. Elektron adalah bercas negatif 1. 11 elektron bermaksud casnya negatif 11. Jadi jumlah casnya adalah kosong ataupun neutral lah. Okey, ataupun cas untuk natrium ni neutral. Tetapi bila kita nak jadikan dia adalah natrium yang bercas positif 1, apa maksud positif 1? Bermaksud bilangan proton lebih besar dari bilangan elektron. Macam mana nak bagi bilangan proton lebih besar pada elektron? Sebab dalam satu atom, mana-mana atom, bilangan proton dengan elektron mesti sama banyak. Jadi kalau nak jadikan ia bercas positif, proton mesti lebih dari elektron. Maka sebab itu kita kena buang.
elektron untuk nak hasilkan ion positif. Boleh dapat tu. Nak hasilkan ion yang bercas positif, kita kena buang elektron supaya bilangan proton lebih besar dari elektron. Macam natrium ni lah. Dia buang satu elektron, maka akan dapat natrium yang bercas positif 1, di mana protonnya masih lagi ada 11, elektronnya ada 10. Barulah proton lebih banyak dari elektron sebanyak 1 lebih. Maka casnya positif 1. Jadi nak buang ini, okey, nak buang ini, kita tak tulis simbol tolak dekat depan. Kita buat hak tolak bila pergi melintasi tanda sama dengan tanda persamaan macam ni. Bila dia pergi ke belah kanan, dia jadi tambah. Ini maksudnya dihasilkan, dibuang. Elektron ni kita buang. Okey. Ataupun istilahnya kata kita derma. Ataupun kita lepaskan. Okey nah, kita lepaskan 2 elektron. Jadi nampak tak kat sini? Untuk pengoksidaan berlaku, dia mesti buang ataupun derma, lepaskan elektron. Jadi kalau tambah elektron, dia akan jadi penurunan. Okey nah, macam mana tu? Contohnya kalau kita ada, saya guna contoh klorin. Gas klorin. Dia ambil elektron dari mana-mana, okey? So dia menjadi ion klorida. So kalau macam ini dipanggil penurunan. Soalan tanya, kenapa dikata penurunan? Sebab dia tambah elektron. Yang zinc tadi, kenapa dikatakan peroksidaan? Sepatutnya hilang. Tak nampak pun tolak. Ingatlah, tidak boleh guna simbol tolak dalam persamaan. Jadi kat sini tak boleh tulis tolak. So kita buat dekat sebelah kanan, tambah elektron di sebelah kanan bermaksud buang ataupun lepaskan. Jadi penurunan, tambah elektron, pengoksidaan, hilang elektron. Okay, nanti kita akan ada contoh lain lagi. Macam mana nak tahu dia hilang ataupun tambah. Okay. Sekarang ni kita dah ada berapa cara nak menentukan pengoksidaan dengan penurunan. Tadi yang pertama kita gunakan faktor oksigen. Kalau nampak dia tambah oksigen, itu pengoksidaan. Hilang oksigen, penurunan. Yang kedua, kita tengok hidrogen. Jika dia hilang hidrogen, pengoksidaan. Jika dia tambah hidrogen, itu penurunan. Dan yang ketiga, hilang elektron adalah pengoksidaan, tambah elektron adalah penurunan. Okey, ada siapa nak tanya? As usual, silent, no sounds, no question, no voices to ask. Is that true? Cakap orang putih pun tak faham. Cakap Melayu pun tak nak tanya. Okey. Daripada beberapa faktor yang kita dah bincang ni, sebenarnya untuk nak memudahkan untuk nak memudahkan pelajar memahami tindak balas mana pengoksidaan, tindak balas mana penurunan, saya sebenarnya lebih suka pelajar ambil hak yang last ni. Explanation saya yang last ni, iaitu kita rujuk kepada nombor pengoksidaan. Kita rujuk kepada nombor pengoksidaan. Okey nah? Macam mana nak faham nombor pengoksidaan ni? Okey, secara umum, tapi dia bukanlah betul sebetul-betulnya. Nombor pengoksidaan ni secara umumnya antara perkara yang kita boleh rujuk adalah kita tengok dia punya cas. Okey, cas ni kalaulah yang melibatkan ion. Okey nah, kita boleh rujuk kepada cas. Okey, kalau hak lainnya pengiraan. Kita boleh tengok nombor pengoksidaan tu melalui pengiraan.
Tapi hak pengiraan ni saya akan KIV dululah. Saya nak rujuk kepada hak cas ni dulu sebab pelajar dah tahu berkenaan cas. Ada ion positif, ada ion negatif. Macam mana kita nak tahu pengoksidaan ataupun penurunan, kita rujuk dia punya cas. Saya ambil balik contoh satu tadi yang saya guna, okey, iaitu daripada hidrogen jumpa gas oksigen untuk dapat air. Untuk dapat air. Okey Okey, hidrogen kat sini kita tengok. Hidrogen kat sini ini adalah gas hidrogen. Ini adalah gas hidrogen. Ini adalah gas oksigen. Ada cas tak gas dengan gas? Siapa boleh jawab? Respon sebagai tanda masih lagi bersama dengan saya. Ada cas tak gas? Ada tak? Nak jawapan ada atau tidak ada? Itu aja. Sunyinya. Sunyinya. Tak ada respon. Ayu ni cakap dia tak boleh masuk. Tapi dah boleh masuk nak Ayu ni? Ada siapa-siapa lagi yang tak boleh masuk? Tengok Ayu ni dah ada ni. Siapa nak jawab ni? Ayu ni? Gas ada cas tak gas? Adila? Gas ada cas tak? Apa suara saya rosak ni? Mikrofon rosak ke apa? Syahir? Janganlah macam saya cakap seorang-seorang ni. Suara cikgu slow lah cikgu. Suara saya slow? Kau suara saya? Okey, kalau saya cakap macam ni, lagi slow ke macam mana? Okey lah. Yang ni lebih slow ke okey? Okey. Yang ni okey. Okey. Nak tanya, saya ulanglah soalannya. Untuk gas ada cas ke tak ada cas? Senyap balik. Ada. Okey, kita ingat balik dalam pembelajaran kita untuk zarah kita ada 3 jenis, atom, molekul dan juga ion. Yang bercas adalah ion sahaja. Kalau molekul ni salah satunya adalah gas. Maka gas adalah molekul, maka tidak ada cas. Jadi secara automatik cas bagi hidrogen tak ada, gas oksigen tak ada, maka kosonglah dia punya cas. Boleh dah? Kosong. Ni kosong dah. Bukan O ni kosong. Boleh. Dalam molekul air dia terbentuk kombinasi antara H+ dengan OH- Ingat tak? Siapa baru masuk ni? Siti Muslihah. Silap waktu apa? Okey, dia ada H+ dengan OH-. H+ ni saya akan tinggal kat sini. OH- ni, kenapa jadi OH ada satu minus? Sebenarnya ini adalah kombinasi sebab cas untuk oksida 2 negatif. Cas untuk hidrogen positif. Bila combine 2 negatif dengan positif, sebab tu dapat yang untuk hidroksida ini negatif 1. Faham tak? Oksida ada 2 negatif, hidrogen ada 1 positif. Jadi tolak 2 tambah 1, sebab itu dapat negatif 1. Negatif 1 inilah yang menjadi cas untuk hidroksida. Boleh. Jadi sebenarnya apabila berubah menjadi air, sebenarnya untuk hidrogen yang asalnya kosong, hidrogen bila dah jadi air, nombor pengoksidaannya, okey, untuk hidrogen nombor pengoksidaannya berubah dari kosong menjadi positif 1. Nampak tak ni? Positif. Boleh? Tetapi untuk oksigen ni bukan kosong dah, ni oksigen pula. Okey. Daripada kosong
dia berubah menjadi negatif 2. Kosong sebab asalnya dia gas, maka tak ada charge, kosong. Okey, kosong. Tapi bila dah jadi oksida, 2 negatif. Jadi kita nampak kat sini, jika bertambah, okey, nombor pengoksidaan bertambah, kita akan panggil dia adalah pengoksidaan. Nampak tak tu? Bertambah daripada kosong jadi positif 1. Makin besar. So ini adalah pengoksidaan. Manakala jika berlaku penurunan, nombor pengoksidaan ini, charge dia ni, okey, kita tengok sebagai charge. Sekarang ni saya just nak ambil awak faham benda ni sebagai charge je dulu. Tapi sebenarnya kita panggil benda ni nombor pengoksidaan. Negatif 2 daripada kosong jadi negatif 2. Semakin kecil. So ini adalah penurunan. Okey. Macam tu cara kita tengok. Okey. Dari sudut perubahan nombor pengoksidaan. Okey. Sama juga dengan contoh 2 yang saya tunjuk tadi. Contoh 2 iaitu zinc yang saya buat, okey, daripada zinc dia jadi zinc 2 positif tambah 2 elektron. Katakanlah saya tak nak gunakan faktor elektron ni. Saya nak tengok nombor pengoksidaan ataupun yang saya kata tadi rujuk pada charge. Zinc ni adalah atom. Maka bila atom dia tak ada charge. Tak ada charge maksudnya kosonglah. Okey. Tetapi bila sudah jadi ion zinc, ion zinc ada charge 2 positif. Jadi charge-nya, nombor pengoksidaannya kita kata positif 2. Sebab itu yang ni adalah pengoksidaan. Okey. Dan contoh untuk penurunan tadi saya guna klorin lah. Klorin menjadi ion klorida dengan cara dia tambah 2 elektron. Okey, katakanlah saya tak nak tengok faktor elektron. Gas klorin, ini adalah molekul lah, molekul klorin, maka dia tak ada charge ataupun kita kata nombor pengoksidaannya kosong. Tetapi bila dah jadi klorida, ada charge tu, dia dah jadi negatif 1. Daripada kosong jadi negatif 1, nombor makin kecil, ini adalah penurunan. Okey, betul ejaannya. Dapat tak tu? Okey, jadi selepas ni kalau pelajar tengok faktor oksigen ke, faktor hidrogen ke, faktor perpindahan elektron ke, okey, kalau nak hafal 3 perkara tu susah, banyak nak hafal 3, pelajar boleh hafal berkenaan perubahan nombor pengoksidaan. Boleh tak tu? Saya bagi contoh lain lah. Tapi nak minta respon lah ni. Contoh seterusnya. Jika saya ada natrium berubah menjadi natrium positif 1, membebaskan 1 elektron. Ini penurunan ke pengoksidaan? Respon. Penurunan ke pengoksidaan? Pengoksidaan. Okey. Kalau saya ada contoh yang seterusnya, ini susah sikit, fikir dulu sebelum jawab. Kalau saya ada ion bromida menjadi gas bromin dan membebaskan 2 elektron. Penurunan ke pengoksidaan? Okey, saya bagi nombor lah. Ini A, ini B, satu lagi C. Dia jadi 2. Br2, gas bromin, terima 2 elektron, menghasilkan 2 ion bromida. Okey. Nampak macam serupa tapi tak sama. Okey. Kena ingat lah. Natrium tadi tu kita katakan dia adalah pengoksidaan. Okey, kalau kita tengok berkenaan faktor elektron sebab dia buang elektron, atau kalau faktor nombor pengoksidaan
dekat sini natrium tak ada cas, kosong. Dekat sini dia jadi positif 1 bertambah. That's why pengoksidaan. Okey, kalau tengok hak B, apa nombor pengoksidaan dia ataupun cas kat sini? Cas untuk bromin kat sini, bromida sini. Dia ada cas kan? Dia ada cas ni ha. Ni ada cas ni, iaitu negatif 1. Bromida, simbol negatif ni, negatif 1. Tapi bila jadi gas bromin, ada cas lagi tak gas bromin? Tidak ada, iaitu kosong lah. Jadi, nombor pengoksidaan ni makin bertambah ke berkurang? Respon untuk B, nombor pengoksidaan ni negatif 1 jadi kosong, bertambah ke berkurang? Please lah respon. Please. Negatif 1 jadi kosong, bertambah ke berkurang? Senangnya soalan. Bertambah, alhamdulillah. Tak mau cakap tulis pun tak apa. So bila bertambah, sebenarnya konsep dia sama macam hak A, ia adalah pengoksidaan. Okey nah. Jadi kat sini kita boleh rumuskan bahawa tak semestinya dalam persamaan tu kita nampak dia bercas negatif, dia akan jadi penurunan nah. Tak semestinya. Kita tengok perubahan nombor pengoksidaan jika bertambah pengoksidaan, ataupun kalau yang hafal tadi, sebab kita dah bincang di awal tadi, melibatkan bebas elektron. Awak tengok elektron duduk belah kanan bersamaan. So itu pengoksidaan. Untuk C nampak lebih kurang sama macam B, tapi dia tukar kedudukan. Awalnya bromin gas, maksudnya gas bromin tak ada cas, dia adalah kosong. Tetapi bila dah jadi ion bromida, dia bercas negatif 1. Maka dari kosong menjadi negatif 1 makin berkurang. So bila berlaku pengurangan pada nombor pengoksidaan, ini dikatakan penurunan. Ada faham? Boleh faham? Boleh faham? Ada faham? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, kita akan tengok sikit lah. Nak tengok latihan, nak buat dulu ke nak? Kita tengok je. Saatnya saya nak stop presenting hak ni. Kita tengok sama-sama buku teks. Buku teks nah. Aktiviti 1A. Okey. Aktiviti 1A. Semua tengok dekat aktiviti 1A. Saya perbesarkan saya punya buku teks. Okey. Soalan nombor 1. Cuba tengok soalan nombor 1. A. Tuliskan persamaan kimia seimbang bagi tindak balas yang berlaku. Siapa dia? Iaitu antara CuO dan karbon. Okey. B. Nyatakan nama tindak balas yang berlaku pada. Nama tindak balas ni sama ada dua lah. Pengoksidaan ataupun penurunan. Boleh nak? Nak tengok hak tu saja. Okey, jadi saya stop sharing hak ni. Tapi pelajar tolong masih lagi refer lagi dekat buku teks tu. Saya nak share screen hak kosong ni. Untuk nak bincang Okey, jadi kalau untuk 1A tulis tindak balas persamaan, kita ada yang pertama tadi dia kata antara CuO tambah karbon. Jadi bila berlaku tindak balas ni, karbon akan ambil O menjadi karbon dioksida dan kuprum kehilangan oksigennya, dia akan tinggal Cu saja. Sebenarnya persamaan ni lebih kurang sama dengan tadi hak saya tunjuk contoh slide yang sebelum ni.
iaitu H2 tambah CuO menghasilkan apa tadi? H2O dengan Cu. Nampak tak? O daripada kuprum telah hilang. O daripada kuprum telah hilang dapat dekat karbon. Jadi kalau tengok dekat sini, kalau tengok dekat karbon untuk nak jadi karbon dioksida, kalau rujuk nombor peroksidaan ataupun kalau saya kata tadi apa? Cas, karbon mana ada cas? Karbon dioksida pun tak ada cas. Nampak susah nak tengok kat situ. Jadi kalau hak ni kita boleh rujuk kepada kesan daripada pengambilan oksigen, iaitu ini adalah mengalami proses pengoksidaan. Okey, ataupun kita tengok hak untuk kuprum dulu. Kuprum oksida apabila menjadi kuprum, okey, dekat sini kuprum oksida ni, kuprum adalah bercas 2 positif. Sebab tu dia combine dengan O2 negatif. Itu yang dapat formula CuO. Jadi dalam kata lain, cas kuprum semasa berada bersama oksigen ni, dia adalah positif 2. Tapi bila dah jadi kuprum saja kat sini, casnya adalah kosong. Dan ini adalah pengurangan nombor, maka ini adalah proses penurunan. Nampak tak? Nampak tak? Jadi kita pun boleh jawab untuk B. Namakan tindak balas yang berlaku pada kuprum oksida. Jadi kuprum oksida mengalami tindak balas penurunan. Untuk karbon, tindak balas pengoksidaan. Yang tu je. Yang C saya tak mau sentuh lagi. Okey. Untuk soalan 1, A dan B. Boleh dapat tak tu? Okey. Untuk persamaan, yang ni saya lupa tadi dah, kena imbangkan. Kuprum belah kiri ada 1, kuprum belah kanan ada 1. O belah kiri ada 1, belah kanan ada 2. So kita letak 2. Maka kuprum dah jadi 2, kuprum kat sana kita kena letak 2. Ini untuk jawapan A. Okey, hak 2 ni adalah untuk jawapan 1B. Boleh tak tu? Okey. Saya rasa nak stop kat situ je. Tak mau banyak-banyak. Boleh tak tu? Ada siapa nak tanya? Okey, so sekarang ni kalau tengok dekat saya ni ada termasuk saya 7. Yang tulis nama Adila, Anis 2, Noliana 3, Aida 4, Syafawati 5, Ayuni 6, seorang lagi siapa tadi? Tulis nama. Sebelum kita nak stop ni takut tertinggal. Muslihah tak tulis nama. Syahir tulis tak tadi ya? Tulis nama dekat chat. Syahir, Muslihah seorang lagi. Okey. Ada nak tanya sebelum kita stop? Okey, kalau apa? Harapnya ni minta halal lah ni. Kalau ikut kelas kita tu sampai pukul 2. Tapi saya tak nak bagi beban berat-berat sebab yang kat sini pun bukan penuh yang ada. Jadi setakat ni nak bagi target saya adalah faham tak faham? Macam mana nak tahu benda tu mengalami pengoksidaan, benda tu mengalami penurunan. Ada siapa yang masih lagi confused ataupun tak tahu juga lagi? Sebab kita tengok kepada 3 perkara tadi. Kita tengok kepada 3 benda. Okey. Mana tadi? Okey, back. Okay. Pengoksidaan ni apa? Apabila berlaku pertambahan oksigen, penurunan hilang oksigen, ataupun pengoksidaan tu hilang hidrogen, penurunan tambah hidrogen. Lagi pengoksidaan tu hilang elektron, penurunan tambah elektron. Dan yang last kali saya rujuk kepada nombor pengoksidaan. Kalau dia tanya dari sudut apa sekalipun, kalau kita faham untuk buat nombor pengoksidaan, maka kita boleh jawab insya-Allah. Sama ada tambah ke buang oksigen, kita rujuk nombor cas, nombor pengoksidaan dia insya-Allah. Okey, boleh takat tu nak?
Boleh? Boleh. Okey. So insya-Allah kita akan sambung kelas berikutnya nantilah. Okey. Ada lagi lah menulis setengah persamaan dan sebagainya. Okey. So kita selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tengok siapa hak last left ni. Hak ni hak buka saja. Hak left yang last sekali.